Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dulu selalu challenge Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah keindahan sahabat. Mereka tak memandang orang lain dan berkata, oh tak apalah dia tu seorang syekh. Mereka diilhamkan, diinspirasikan antara satu sama lain. Mereka saling mencemburui dengan cara yang baik. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka biasa bergegas berlumba untuk melakukan amal perbuatan baik. Mereka dulu saling bersaing untuk amal perbuatan baik. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tengok ni, aku dapat mengalahkan orang lain tapi aku tak dapat mengalahkan Abu Bakar. Dan dia berkata, suatu hari, aku ambil keputusan hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dia buat? Dia datang kepada Nabi SAW dengan separuh harta yang dimilikinya. Dia berkata, ya Rasulullah, ini dia demi Allah dan Rasulnya SAW. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, ya Umar? Aku tinggalkan separuh daripada semua yang aku miliki. Masya Allah, ahsan ya Umar. Kamu telah berjaya, sangat baik, sangat bagus Umar. Kamu telah berjaya. Kita semua boleh melihat Umar radhiyallahu anhu dan berkata itu adalah langkah yang bagus. Separuh daripada semua yang kamu miliki. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar fikir dia menang dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tak tahu apa yang Umar buat. Ia tak seperti kata Abu Bakar, oh ya, baiklah saya akan beri semua yang saya miliki. Tak. Abu Bakar datang secara kebetulan dan memberikan segalanya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW berkata, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Allah dan Rasulnya SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan kesemuanya. Dan subhanallah, banyak kali kita berfikir, itu bermakna kita semua harus memberikan kesemuanya. Anda tahu tak bahawa jika anda mempelajari sirah Nabi SAW, beliau tidak benarkan sahabat lain melakukan itu. Tidak ada sahabat yang dibenarkan melakukan itu kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mengenai kisah terkenal tentang taubahnya ketika dia sangat gembira dan dia adalah salah seorang lelaki yang terkaya di Madinah. Dia sangat gembira ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubahnya, bahawa Ka'ab radhiyallahu anhu memberikan segalanya. Dia bahkan menanggalkan jubahnya yang dia pakai dan memberikannya kepada yang memberinya berita bahawa Allah Subhanahu wa taala menerima taubahnya. Dan dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, aku memberikan semua kekayaan aku demi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berkata, amsik alaika ba'da malik. Pegang sebahagian kekayaan kamu. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, jangan berikan kesemuanya. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, baiklah, saya akan menyimpan sebahagian daripada apa yang datang dari barangan rampasan Uhud, tetapi semua yang lain adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak membiarkannya memberikan kesemuanya. Begitu juga Abu Talha radhiyallahu anhu ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat mencapai kebaikan yang sebenar-benarnya atau pahala kebaikan al-jannah sehingga kamu dapat membelanjakan dari apa yang kamu sukai. Abu Talha radhiyallahu anhu mempunyai kebun Bairuha yang hari ini jika anda pergi ke Madinah, Nabi SAW biasa bersantai di kebun itu. Orang biasa rileks menikmati di taman itu. Betul-betul di hadapan masjid. Mereka biasa rileks di taman yang indah itu. Itu adalah taman terbaiknya. Pokok palma, mata air dan semuanya. Dan Abu Talha radhiyallahu anhu mendengar ayat itu. Dan dia berkata kepada Nabi SAW. Dia datang dan dia berkata, aku memikirkan tentang ayat hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sehingga kamu membelanjakan dari apa yang kamu sukai. Ya Rasulullah, inilah Bairuha, taman. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku memberikan seluruh taman aku. Dan anda tahu apa tak yang Nabi SAW katakan kepadanya? Ara anta ja'alaha fil aqrabin. Aku fikir kamu harus menyimpannya untuk ahli keluarga kamu, anak saudara kamu semua. Dan niatnya masih kukuh. Dia memiliki di dalam dirinya, saya ingin memberikan semuanya. Tapi Nabi SAW memberitahunya tidak. Mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu? Mengapa Abu Bakar dibenarkan memberikan semuanya?
Kerana Nabi SAW tahu, faham Abu Bakar radhiyallahu anhu akan datang dan memberikan semuanya, dan dia tidak akan balik rumah dan pergi, alamak, ya Allah, apa yang telah aku buat. Dan isterinya pula tidak akan mengatakan kepadanya apa? Kamu telah memberikan kesemuanya. Tidak. Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu akan memberikan kesemuanya. Dan lepas tu dia akan pergi dan dia akan bekerja di pasar sehingga dia mendapat cukup pendapatan untuk diberikan lagi. Itulah sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kana sabbaqan likulli khair. Berlumba menuju untuk perbuatan amal baik. Seperti yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu tentang dia bahawa sekiranya kamu sedang memikirkan tentang untuk membuat kebaikan, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah pun melakukannya. Apabila kamu mempunyai idea yang baik, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah tinggalkan jauh semua sabar dan melakukannya. Okey, oleh itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kemudian ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah khalifah, Umar radhiyallahu anhu pergi ke pinggir Madinah di mana terdapat beberapa orang tua yang tidak dilayan, yang tidak boleh dijaga. Dan dia pergi ke sana dan dia melakukan ini secara diam-diam. Demi Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu pertama yang dia mengetuk di pinggir Madinah, wanita tua itu buka pintu dan berkata, seseorang sudah datang. Dia berkata, siapa yang sudah datang ke sini? Seorang sudah datang kat sini tadi. Jadi Umar radhiyallahu anhu menuntut untuk mengetahui dan dia tidak memberikan identitinya. Umar radhiyallahu anhu pergi dan bersembunyi di belakang rumahnya. Menunggu untuk melihat siapa sebenarnya. Dan inilah khalifah. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah pertama yang bukan Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila semua yang dia kena uruskan dan tadbir dan menangani untuk orang-orang yang meninggalkan Islam, orang yang tak keluarkan zakat mereka, orang-orang yang meraihkan kematian Nabi SAW, tapi dia masih ada masa untuk keluar kepada orang-orang tua ini untuk melayani mereka. Dan Umar radhiyallahu anhu menangis. Dan dia berkata, laqad at'abta man ja' min ba'di ya Abu Bakar. Kamu telah tinggalkan terus semua orang yang datang mengejarkan kamu, wahai Abu Bakar. Dan dia berkata lagi, demi Allah, aku tak pernah mengambil jalan yang baik kecuali bahawa aku menjumpai Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah mengembara atasnya. Subhanallah.